Sepanjang perbahasan dalam Dewan kali ini, saya bersyukur kerana nampaknya keseluruhan Dewan menerima diagnosis kedudukan ekonomi negara, baik di sebelah pembangkang ataupun di sebelah kerajaan. Bahawa hutang negara telah pun mencecah 1.5 trilion. Bahawa bayaran faedah hutang telah melepasi garis 15% iaitu had yang dibolehkan dari segi amalan yang baik dari hasil kerajaan untuk membayar faedah, dan ada keperluan segera untuk kerajaan memperbaiki segala kelemahan-kelemahan ekonomi yang ada ini dalam keadaan kekangan-kekangan yang kita semua terima. Sebab itu saya rasa lucu apabila tema perbahasan pembangkang kali ini berkisar kepada misi mencari dengan izin game changer. Larut tanya game changer, Putrajaya tanya game changer, Bacok tanya game changer. Minta pencerahan. Kami tak pernah sebut pun tema. Saya akan sampai tak ke bahagian conclusion. Menteri Ekonomi macam you ceramah di pentas. Saya tak bagi laluan langsung kepada pendang selepas ini. Okey. Jadi banyak persoalan-persoalan yang dibawa mempersoalkan tentang game changer sebagai ubat segera untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Pembangkang mewawarkan dan memberi gambaran melalui perbahasan bahawa kerajaan seolah-olah tidak ada perancangan besar untuk menangani masalah yang kita sedang hadapi. Tuan Yang di-Pertua, mengemudi ekonomi dalam keadaan yang mencabar ini bermula dengan mengenal pasti kepada punca-punca masalah yang kita sedang hadapi. Dan puncanya ialah yang pertama, perbelanjaan yang lepas-lepas yang tidak berhemah. Gelojoh berhutang sampai mencecah 1.5 trilion. Mengambil jalan mudah untuk mengambil wang Petronas setiap tahun. Pencerahan. Pendang tidak diberikan ruang. Tak. Duduk pendang. Saya kenapa bajet tahun ini meningkat walaupun ada kaedah pendang, kata nak menjimatkan. Pendang, apa yang meningkat tu pendang? Menteri pendang 1, pendang 2. Keluarkan teruslah speaker, keluarkan je. Okey, teruskan Menteri. Punca-punca lain contohnya pelaksanaan yang tergendala ataupun tergelincir daripada yang dirancang. Juga yang melibatkan ketirisan dan penyelewengan dana rakyat. Akibatnya, sumber kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk membaiki keadaan ekonomi negara tidak dapat disalurkan untuk menghidupkan enjin-enjin ekonomi yang perlu dimajukan. Sebab itu, Belanjawan 2023 di bahagian kementerian saya memberi fokus seperti juga yang dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, memberi fokus utama untuk menyelesaikan punca-punca masalah-masalah ini tanpa menggunakan istilah-istilah yang nampak hebat seperti game changer ni. Kalau perkara-perkara ini dapat diselesaikan dengan baik, ia bukan saja menjadi game changer, tetapi inilah ubat yang diperlukan untuk memperbaiki kedudukan masalah ekonomi negara. Yang pertama contohnya, kita perlukan tata kelola ekonomi yang lebih baik. Kita perlu melawan rasuah. Sebab itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tambun, walaupun Putrajaya rasa itu bukan game changer, itulah sebenarnya ubatnya. Sebab kalau kita perketatkan tata kelola, maka sudah pasti sumber kewangan boleh disalurkan kepada projek-projek rakyat. Saya habiskan dahulu Putrajaya. Kedua, berbelanja dengan berhemah dengan mengurangkan keperluan berhutang. Kerana bila kita kurang berhutang dan kita masih lagi dapat menjalankan projek-projek rakyat dengan baik, itu akan untuk perkara yang ketiga, memberi ruang fiskal kepada kerajaan untuk memberikan bantuan terus kepada rakyat, terutamanya golongan-golongan yang memerlukan seperti B40 dan juga miskin tegah. Putrajaya. Ya, Pak Menteri,
Pertama sekali berkaitan dengan tata kelola. Ini banyak kali saya bangkitkan berkaitan dengan keadaan di mana Perdana Menteri turut memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Ini pernah diperjuangkan oleh Yang Berhormat Pandan ketika di luar kerajaan membawa rang undang-undang untuk private bill untuk tujuan tersebut. Namun begitu dalam keadaan ini kita lihat bila Tambun terus memegang jawatan Menteri Keuangan, ramai yang senyap. Tapi bila kita bercakap tentang tata kelola, let's be fair to everyone, bahawa apa yang kita perjuangkan adalah untuk sebuah negara yang mempunyai governance yang baik, di mana Perdana Menteri tak perlu pun memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Bahkan Pandan pun boleh pegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Itu satu. Yang kedua... Terima kasih Putrajaya. Saya ada masa yang singkat. Boleh satu lagi, saya tak boleh. Satu lagi. Saya tak boleh. Okey. Baik, soal tentang tata kelola. Pihak Perikatan Nasional dan Putrajaya longgokkan seolah-olah segala-galanya berkisar mengenai sama ada Menteri Kewangan itu adalah orang yang sama dengan Perdana Menteri. Sedangkan kita ada keseluruhan sistem dan yang perlu dilihat ialah bagaimana langkah-langkah yang telah diambil yang menunjukkan kecenderungan Perdana Menteri. Pertama, tidak ada campur tangan dalam apa-apa badan yang diberi kuasa menyiasat bebas. Yang itu lebih penting daripada sama ada Menteri Kewangan itu juga Perdana Menteri. Kalau nak dibandingkan dengan semasa Datuk Seri Najib dahulu, keadaannya berbeza. Dan sudah ada kes. Kedua, cara yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Tambun memastikan tidak ada rundingan terus. Batal semua. Dan buka semua. Sudah tentu saya tahu ada kebimbangan itu. Tetapi saya yakin ahli dewan yang ada, anggota-anggota pentadbiran daripada kerajaan campuran yang partinya berbeza-beza, insya-Allah termasuk juga rakyat, akan terus memerhati setiap gerak-geri daripada Yang Amat Berhormat Tambun dan insya-Allah perkara itu tidak akan menjadi seperti yang diwawakan oleh